Sub-Zero selected. Dalam Buzz Pop hari ini, kita bakal membincangkan filem Mortal Kombat. Untuk review non-spoiler kita malam ini, para panelis terdiri daripada saya, Nick Nazrul Iskandar daripada Buzz Pop TV. Kaki filem kita, Faris Othman Yunus. Hey Faris. Serta kaki cosplay kita, Wan Muhammad. What's up, Wan? So, dengan itu kita akan mulakan segmen pertama kita ya guys. Okey, jadi segmen pertama kita adalah reaksi satu ayat kepada Mortal Kombat 2021. Aku akan mulakan. Pada aku, filem reboot ataupun remake Mortal Kombat 2021 ni bagus lebih sikit je daripada filem Street Fighter The Legend of Chun-Li daripada tahun 2009 yang agak hangat. Personally, aku lagi enjoy the cheesy fun of the 1995 Mortal Kombat film. Reaksi satu ayat untuk Mortal Kombat. Actually, reaksi satu perkataan je. Boleh lah. Kesian je. Satu ayat boleh, satu perkataan boleh. Boleh lah. Reaksi satu ayat aku ni metafora sikit Ini Peter Parker Oh, we using made up name now. And I am Spider-Man. Lepas tu Dr. Strange pandang pelik dekat dia. Itulah reaksi satu ayat aku. Akan diterangkan secara metafora nanti. Agak kritik tu. Kita nantikan penjelasan penuh daripada Wan dalam segmen-segmen yang seterusnya. Dengan itu kita akan ke segmen kita yang seterusnya, di mana kita bakal membincangkan top 3 benda-benda yang menarik di dalam filem remake Mortal Kombat 2021 ini. Pada aku, one of the props of this film ataupun one of the best things about filem 2021 ni adalah the first act yang amat padu. I mean, right from the moment go, kau diperkenalkan kepada watak Scorpion yang dilakukan oleh Hiroyuki Sanada, pelakon yang unggul daripada Jepun. And aku memang believe lah, from that moment go tu, aku memang terus terhumban dalam dunia Mortal Kombat ni, the mythology, and aku percaya that wow, this is an awesome remix ya. It's not called the first act lah. It's called the cold opening. The cold opening is when before the credits. Lepas tu ada satu scene. But the first act is boleh masuk all the movie. So the cold opening, the starting memang padu. After that, you start on the top, dia all the way turun bawah. Dia punya quality. You know, dia try nak naik balik, tapi macam boleh layan, lepas tu dia down balik, you know. So, macam boleh lah, you know. The martial arts is good, itu je lah. Yes, kalau kita nak compare dengan filem 1995 dan juga 97, I would have to say the fight choreography dia memang lebih awesome lah. Because kebanyakan pelakon ni are actual martial artists So, kita memang nampak dia punya lakonan tu memang menjadilah. Wow, aku sama macam kau ni. Mula-mula aku tengok, aku daripada tengah mengantuk tu terus terjaga kerana dia punya cold opening yang macam Faris cakap tu memang agak menarik. Dia macam cerita macam satu backstory, bla 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 pada zaman ni, sama serta-serta zaman berlaku. And then dia punya fight scene, kau boleh nampak sebiji-sebiji. And then lepas tu, you have the suspense inside there. Ada urgency untuk karakter tersebut membuat sesuatu. And then kau boleh nampak koreografi yang menarik, skill-skill yang menarik, semua dalam tu. So bagi aku, first time aku tengok cold opening macam tu, ia macam memberi satu harapan tau. Sebab aku mula tengok cerita lain yang nak jadi franchise. Nah, kadang-kadang dia punya opening pun nampak dah boring. Tapi yang ni nampak promising. Tapi macam apa Faris cakap, yang kita akan pergi ke nanti, ia akan agak menghampakan. Cuma first act ataupun opening, cold opening dia memang best. Aku terus buy in aku nak tepuk tangan lah, kata bagus ni. Dia buat kita buy in, kita care for the character. Aku rasa the reason that the cold opening is so strong is because kita ada dua pelakon yang daripada Asia yang memang epic lah. You know, kau ada Hiroyuki Sanada sebagai Hanzo, iaitu Scorpion, dan juga Joe Taslim daripada Indonesia sebagai Bihan ataupun Sub-Zero. Aku rasa dia orang punya chemistry tu memang menjadi lah. You know, like from the cold opening tu kau dah macam, uish, apakah pergaduhan antara China dan Jepun ni? Apakah fighting antara, you know, Bihan punya kultus
bergaduh dengan clan yang daripada Jepun ni. It's like I want to know more, and I wish like most of the film is about them actually in the past, instead of once kita dah masuk first act, second and third act dalam zaman moden, dia dah mula losing steam. Sebab diorang intent nak reboot kan. So kalau intent nak reboot, it's normal formula lah. You kena pakai backstory banyak, you know. Tapi ni backstory ada, tapi there are so many characters tau. You know, yes, you have to focus just one or two yang, you know, bagi orang like kan. But I think they should focus more on how they got there. And that's the first movie. And then you tease the second movie is all the lawan. Of course, they have to make all the lawan so that they can sell. Yeah, you know. That's what I feel. Yeah. So patutnya jadi macam multi-film series lah. Lebih kurang satu cinematic universe lah kan. Marvel. It looks like they want to do that, tapi you know, tak menjadi lah, you know. But yes. I don't think there'll be any other sequel lah. I hope not. Elemen padu yang kedua yang aku minat daripada filem ni adalah costume design yang TikTok. Pada aku, every time aku nampak Sub-Zero on screen ataupun Scorpion on screen, aku macam, dang, dia punya amount of detail tu, dia punya detailing of costume dia, the way it captures the light, nampak memang lifelike gila lah. Nampak macam this is a warrior punya garb, you know, kau ada armor and then kau ada weaponry dia. It's like they really memang nampak duit-duit Hollywood tu memang masuk ke dalam costume design dan juga set design. Anything that was practical effects pada aku was awesome. Yeah, I think it's quite good. The costume design is, kira orang cakap apa, it's not they make as close to the video game as possible lah. That's what nice. And then sebab when you do costumes, you have, even though the original character nampak gelap, you have to gantikan the costumes dengan yang bright colours so that, you know, menonjol dengan filem. You know, that's what, you know, all the costume designers on Superman buat apa semua kan, so that dia timbul. And this one I like, you know, I really like. The costume design is memang tip-top. But again, to me, secantik mana costume design memang jalan kita, overall Yes, kita akan sambung tu dalam segmen top 3 slops nanti. Wan, apa pendapat kau tentang costume design? Kostum dia memang menjadi bagus, detail. And then bila aku pandang Sub-Zero, aku memang nampak, itulah Sub-Zero. Dan kau takut tau sebab Mamat ni buat apa, Mamat ni buat ke aku. Dan bila aku nampak Scorpion pun nampak macam, ni Scorpion. Pun kau akan macam ke belakang macam, okay, this is really a warrior punya garb. And then cuma satu je aku tengok, certain karakter dia punya kostum memang lawa. Tapi bila kau pergi ke karakter lain, simple sangat. I mean, maybe karakter dia macam tu. Tapi I hope, you know, ada ikonik sikit lah. Macam Sonya Blade kan, dia ada dia punya topi. Kan, kau tak silap aku. Ada dia punya ni. But I don't know lah. Kalau aku tengok macam the attention of the untuk yang baju-baju hanya untuk certain karakter saja. But bagi aku, it's good. Dan aku memang suka costume designer. That's good. 8 over 10. Kadang-kadang every time aku tengok Sonya Blade on screen kan, aku macam, kau pakai singlet yang sama ke dalam satu filem ni? Bukan filem ni dalam beberapa hari-hari je, macam 2-3 hari je, macam kau tak cuci ke singlet tu? Aku macam singlet yang sama je. You know, if the film is good, you won't be talking about the singlet. If the film is not good, you'll be talking about the singlet. Because there's nothing to talk about. Elemen yang ketiga yang terbaik pada aku adalah pelakon, 2-3 penampilan yang menjadi pada aku. Personally pada aku, 2 lakonan yang menyerlah adalah Joe Taslim sebagai Sub-Zero dan juga Josh Lawson daripada Australia sebagai Kano. Banyak kali dalam second act dia macam plot tu dah macam hambar tau. Tapi every time kau nampak Kano on screen, kau akan ketawa. Pada aku, he is a perfect punya comedic punya, you know, role lah. Tapi maybe terlebih-lebih lah. You know, it's like every single line daripada dia ialah satu wisecrack tau. Which menjadi pada aku, but to some people it might be too much. I think the only pelakon yang menyelah is Joe Taslim lah. Yang lain semua boleh lah, you know, to me boleh. But Joe Taslim, because although jalan cerita, the main villain is dia punya boss,
Kalau mak ni spoiler kot. Tapi his character as the bossnya Kuncu is antara yang paling famous and also lakonan yang mantap. He's really good. Do you think this is a career defining role untuk Joe Taslim di Hollywood? Dan adakah ni macam Crazy Rich Asians di mana pelakon utamanya mendapat lagi banyak role? Do you think this film untuk Joe Taslim will be the defining role untuk dia? I think it's not more career defining. I think dia dah buat Triple X dengan Fast and Furious kata salah The Triple X 3. Okay. And Fast and Furious. So it's just to expand his horizons lah, you know. He will get more roles lah. Based on this, he will get more roles. Tapi career defining, no, I don't think so. Kalau nak career defining, kena bagi dia lead. Yes, aku harap lepas filem ni dia akan dapat lagi banyak lead action roles lah, sebagai either a good guy ataupun a villain lah. Pelakon terbaik bagi aku Joe Taslim lah. Aku agree dengan Faris. Even though pelakon Kano tu memang banyak bercakap, banyak buat kereta relief, tapi it's too forceful. Dia macam bila dia bercakap, dia seorang dia bercakap tau. Aku kalau kita tengok filem-filem lain, bercakap ada dynamic tau, orang tu akan counter balik. Tapi cara orang karakter-karakter lain counter balik dia punya joke atau dia punya sarkastik tu, macam one-liner tak kuat. And then Kano kena kick. Macam Kano tu cakap dia bukan perangai dia, bagi aku lah perangai dia macam what we call that, menyampah. Tapi dia try hard to be menyampah untuk membuatkan filem tu nampak tak hambar. So nampak macam alah aku dah macam dia acting ni sebenarnya kau saja tulis, writer saja tulis supaya tak hambar scene tu tau. I think it work kalau macam ada orang akan cakap benda lebih kurang sama dengan dia, cocok dia. Tapi masalahnya tak even tu scene dekat tempat makan tu bagi aku tak deep sangat, dan dia ada tu karakter tu untuk tibai dia kan. Betul. So bagi aku Joe Taslim tak banyak dialog ke, sikit-sikit je kan dia compare tu Kano, tapi dia punya appearance as a Sub-Zero kau nampak, oh shit, I'm gonna be that. Macam kalau aku ada kuasa apa, aku akan lari dulu tengok apa dia buat, baru aku attack dia. So I think Joe Taslim is memang betul lah. Dan aku looking forward also kalau dia dapat role-role yang lain juga. Dan cuma aku agak rasa sedih kerana banyak sekarang pelakon-pelakon industri Indonesia dapat pengiktirafan antarabangsa dan Malaysia makin ke belakang. So aku harap industri Malaysia kat sini perfilman ambillah apa kita panggil loceng amaran ni kan. Tengoklah apa Indon dah boleh buat. Dulu kau orang kutuk Indon, sekarang Indon boleh buat macam-macam, Gundala lah apalah. Bila lagi Malaysia nak buat? Okay, improve nanti aku nak nangis sekejap. Terus. Bukan kita ada banyak pelakon wanita Malaysia yang sepatutnya berlakon MCU ke, tapi tak jadi ke? Jangan cerita lah. Jangan cerita tu menyempang kau. Satu jam nanti. Okay. Dengan itu kita bakal membincangkan 3 elemen yang agak menjengkelkan dalam filem Mortal Kombat ini. Top 3 kita yang pertama adalah second dan third act yang hancur. Pada aku, selepas cold opening yang awesome tu tentang Hanzo berlawan dengan Bihan ataupun backstory kepada Scorpion dan juga Sub-Zero, filem tu progressively menurun. Daripada first act bila kita mula-mula jumpa Cole Young, lakonan Louis Tan, and then ada 2-3 babak yang exciting, tapi dia membawa kau kepada second act yang penuh dengan exposition. Personally, aku feel like the moment yang kita sampai Sonya Blade punya headquarters, Sonya Blade ni memang tak ada role. Role dia hanyalah untuk explain semua benda kepada main actor. Exposition. And then diorang went on to a quest kepada Raiden's Temple. And once kau dah sampai Raiden's Temple tu, dia macam produksi tak cukup budget ke? Diorang film indoors je. Everything is indoors tau. It's like after the first act, semua benda is indoors. Semua benda is on a green screen. Aku macam ke mana hilangnya? Dia macam scriptwriter cold opening dengan first act sakit COVID. Lepas tu member dia kena cover. So member dia tak baca cold opening, tak baca first act, terus menerus type. Especially the third act. The third act tu macam tak ada kaitan langsung with the rest of the film. I agree with you, Nick. The second and third act memang hancur. Film action macam Mortal Kombat ni, you know, especially it's a adaptation from a video game. You dah ada hardcore fan base tau. You nak pleasekan that one, and then you nak pleasekan the
orang yang tak tahu the Mortal Kombat punya world, you know. So in terms of writing film macam ni kan, I think you should focus character. Lawan tu you still have the lawan tapi taklah so much of it lah, you know. So but it's very hard to find a unique calculation to make this character dengan fighting interesting. Very few movies out there boleh buat, you know. Another movie I think with Joe Taslim, Red Redemption, ingat tak? Yang Indo. Terbaik ya. Character bagus, action pun bagus, you know. It's really the director, it's really the writing, and this movie typical Hollywood lah. They cannot find the merits lagi of pada aku satu siri yang balance the fighting with the drama adalah Cobra Kai daripada YouTube Red recently dan Netflix. That one is like characterization pun ada, fighting pun ada, and it matters tau. Like you care about the ending, you care about siapa menang, siapa kalah because the characterization is there. Wan, apa pula pendapat kau tentang training montage di Raiden's Temple yang agak hamba yang macam green screen habis-habisan? Silakan Wan. Oh, babak tu lah yang masa aku tengah duduk tak senang duduk sebab aku tengah terfikir kenapalah fighting dia tak pasal jadi pelan. Pak, aku tahu lah korang training kan, tapi dia punya fighting tu macam compare for the cold opening, that kind of fighting masa dekat Raiden Temple tu nampak macam korang ni sparring ke? Sparring apa ni? Sparring macam tak patut kau sparring tau. Then sorry to say, nampak macam dia too much, sometimes dia too much jump cut dekat dia punya fighting. Dan aku rasa tak seronok sebab we want to see the fight macam mana dia tumbuk, macam mana dia apa semua kan. I kinda like macam Mortal Kombat yang lama lagi bagus tunjuk benda tu. And kalau pasal second and third act juga, aku fikir aku sama macam Faris sebab mula-mula kau dah dia dah tarik kau dengan cold opening. Tapi second dan third act dia terlampau banyak exposition. Ni lah yang aku bengang sekali tau. I think Nick juga pernah beritahu aku kan, it's show don't tell. Benda tu adalah benda yang paling penting sebab you have the medium of cinematography. You just show bagi audience faham. Kalau kau dok tell, biar aku buka buku aku baca dia. Biar kau jual buku lah. Sebelum masuk Mortal Kombat ni baca buku ni dulu Okay. Personally aku rasa kalau sebelum cold opening tu kita ada a short animatic of the realms. Kita ada Earth Realm, Nether Realm, Outworld. A short animatic about 9 Mortal Kombat tournaments yang dah berlaku sebelum ni dan sekarang adalah tournament ke-10. Barulah feel. You know, it's as simple as that. Setting up the world or the mythology of Mortal Kombat. Yang ni macam Black Panther. Macam Black Panther. Exactly, macam Black Panther. What is Wakanda? Semua ada what is Wakanda? What is Vibranium? Sampai macam mana? Ada berapa tribe dalam Wakanda? Benda tu kau dalam 2-3 minit je kau buat animatic, orang dah faham. You know, instead ni macam Sonya Blade kena explain semua benda. Ini adalah Mortal Kombat. Ada 9 versi sebelum ini. Ini versi ke-10. Kita kena berhentikan kau tidak manusia dan Earth jatuh ke tangan Outworld. Aku macam Kimak, berapa panjang kau punya monolog siap. Ya, bila Sonya duk explain macam tu, aku kadang-kadang aku bayangkan diri aku sebagai Cole Liang tau, dia aktor dalam tu. Aku tak rasa nak selamatkan dunia pun kalau dia explain macam tu sebab mana dia punya apa buktinya. Bahagian kedua ni, yang ni aku rasa ni bukan salah produksi ya. Aku rasa ni adalah salah Malaysian Censorship Board. Kerana sebagai sebuah filem yang agak ganas, yang memang kau dah expect ada fatality, ada brutality, tiba-tiba ada beberapa fight scene di mana dia punya finishing move tu kena censored by the screen tu, kena crop. Jadi instead of kau nampak kepala tu hancur ke, kepala tu kena tumbuk ke, tiba-tiba kau nampak bahu ke. Like seluruh screen tu kau nampak bahu je, ataupun kau tak nampak the main source of the action lah. And I feel like kalau lah aku actually bayar duit untuk tiket nak tengok filem ni, aku akan gila babi tak puas hati lah. Because fatality, ada 2-3 fatality kau tak dapat tengok langsung. Well, censorship kita tak ada buat apa. Kita duduk Malaysia, lain lah kalau duduk Amerika. Tapi yang, you know, censorship dari apa yang tak konsisten, yang I pelik, I notice the censorship perkataan bitch, diorang mute. The F word, fuck, semua dia tak. Bitch dengan asshole lah dia mute, dia censor. Itu satu. Nombor dua,
kalau korang macam I yang tak suka benda censored, jangan tengok Mortal Kombat kat panggung lah. Because I believe, you know, a filmmaker's vision has to show completely dengan violent lah, dengan apa semua, you know, because kau dah pernah buat kerja, you know. I mean, kalau violent pun takkan kita nak terikut pun. Ini 2021 pun, you know. Maybe, you know, orang censorship tahun 90s tu mungkin lah aku buat violent, lepas tu orang terikut kan. But now, violent macam mana dekat cinema ke apa kan. It's still okay, but what to do? Malaysia censorship macam tu. Rating filem ni adalah PG-13 ke 18 ya? R. Jadi kalau kita dah tahu remaja ke bawah tak boleh tengok dan kita bayar untuk tiket R, kenapa kau nak sensor lagi? Kalau memang adult yang boleh faham dan takkan terpengaruh. Aku tak faham kenapa Malaysian Censorship Board kena potong a few fatalities dalam filem ni. Itulah perkara yang aku nak ubati hati aku setelah cerita dia cacar merba dan juga boring. Aku nak tahu, okay, dan fight scene mesti best. Oh, kostum dia dah best. Okay, tobat hati sikit. Oh, Sub-Zero nampak power. Okay, fight scene dia okay walaupun ada cut. Bila sampai certain fatality, okay. Kung Lao. Dia nak buat benda, tak boleh cakap. Oh, macam tu. Aku macam, macam tu. Aku pandang ni, Oh, turn off gila bro. Actually ni effect rating aku tau. Rating aku sebenarnya nak agak lebih sikit. Tapi lepas because of censorship ni, I think aku terpaksa turun lah. Sebab dia akan jadi peminat Mortal Kombat mesti bengang. Fatality kot. It's Mortal Kombat punya trademark. Game fighter lain tak ada. Lepas tu kau take away fan punya sedap. Ni Malaysia Censorship Board lah. Bukan James Wan ke salah ke apa. You take away fan punya benda dalam kau letak R-rated. Come on censorship, come on, kita orang dah besar lah. Kita orang pun bukan ada kuasa boleh buat macam tu pun. Kalau boleh buat mungkin lah kau tak okay apa, jangan tunjuk lah kan. Come on man, apa yang kau takut sangat? Slots terakhir kita basically adalah pelakon terlemah. Dan pada aku, pelakon terlemah dalam ensemble cast ini adalah Louis Tan, the lead actor yang melakonkan watak Cole Young. It's quite bad for the film bila kau tak tahan tengok pelakon utama dia agak loser dan macam lakonannya tak menjadi. Aku quite pissed because karakter Cole Young ni tidak wujud langsung di dalam video game. Tak kisahlah produksi cakap kita nak gunakan karakter baru untuk lead in supaya penonton pun boleh faham dunia Mortal Kombat ni. Personally, aku rasa it should have been Johnny Cage because daripada filem pertama, Johnny Cage was our lead in into the film, Johnny Cage dan juga Liu Kang. And kau still dapat faham dunia Mortal Kombat yang bonkers ni, yang ada Goro 4 tangan lah, ada Sub-Zero lah yang boleh buat kuasa-kuasa ais dia. It's like you need a very convincing lead actor to lead you into the world. Unfortunately, Louis Tan hancur dan tak dapat fulfill that role. To me, Louis Tan okay lah, you know, but he's there sebab nak orang cakap apa? To be the eyes of orang yang tak kenal Mortal Kombat. Nak tengok daripada perspektif orang baru, you know. That's the reason Louis Tan. But you know, to me, this film didn't spend money on pelakon, they spend money on visual effect, costume design, apa semua. So, you know, you dapat pelakon-pelakon murah, pelakon-pelakon yang tak experience. Actually, semua lemah. I think semua pelakon lemah kecuali Joe Taslim. Ada wow, yang even Hiroyuki Sanada pun kau rasa lemah. Hiroyuki Sanada, no. Hiroyuki Sanada is a small role. So, yes. Adalah, you know, I mean, okay, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada, Keno tu I tak suka. The Australian guy I tak suka sebab too much. Aku dah muak, you know. That's about it lah. You know. The veterans are there just so that to give the film some strength lah, you know. Ni patut aku nak cakap siapakah pelakon yang pandai berlakon. Sebab bagi aku setuju dengan Ferry, banyak sangat pelakon lemah sebenarnya. Salah tu. Cuma okey lah, kalau aku nak bagi tier kan, Joe Taslim atas. Okay. And then the Hiroyuki Sanada. Dia sebab dekat bawah ni, sebab dia tak banyak role lah. Kalau banyak role memang atas lah. Dan lepas tu Kano bagi aku actually director tu suruh force cakap banyak macam tu. I think sebab tu dia terpaksa cakap banyak kan. Tapi bagi aku is good sebab memang kau tengok nanti benda tu dia hamba. Yang lain-lain semua kat bawah bro. Kecuali Jack atas sikit lah, pelakon Jack, the black guy tu. Yang tangan dia tak nak cakap kan. Mashad Brooks. Mashad Brooks.
Yang lain brek. Serius bro. I mean even Liu Kang punya karakter. Okay. Satu nak puji Mortal Kombat ni, dia punya watak semua kenalah, fizik dia betul, nampak betul-betul macam dalam game kan. Macam dalam game. Ya. Ya, cuma masalah ni dia macam aku tengok Tekken dulu tau. Semua dah sebiji macam game, tapi cerita macam berbal lakonan macam bodoh. Tak convincing lah. So agak hampa lah. Even Louis Tan pun punya berlakon macam oh macam tu oh okey lah, saya buat lah. Adalah dia punya feeling, tapi tak ada impact. Ada impact sikit tapi pelakon-pelakon lain, sorry to say lah, aku macam I'm just there for the fighting scene lah. And yeah, dia PlayStation board dah letak keluar fatality tu buat aku aku nak enjoy apa tengok Joe Taslim lah. Sonya Blade pun Sonya Blade yang aku nak tengok macam Sonya Blade je. Come on man, mana kita nak. Okay, dengan itu kita akan ke segmen terakhir kita malam ini, iaitu rating per 10 bagi filem Mortal Kombat. Aku bagi filem ni hanya 3/10 bintang. Faris? Wow. Saya bagi filem ni 4/10 bintang. Okay, Wan Muhammad? Okay, first of all aku nak bagi spesifik dulu. Spesifik aku nak bagi lah, aku bagi 80/10 kepada design kostum, 80/10 kepada visual, 1/10 kepada penciptaan, kepada just position diorang, kepada benda-benda lain semualah yang buat aku bengang gila. Okey, kalau keseluruhan aku nak bagi 4/10 bintang. Tetapi jika tiada censorship tersebut, aku akan bagi 6/10, which is memang orang fan akan nak tengok benda tu. Kadang-kadang macam Godzilla vs Kong bagi comparison kita tak suka, tapi fan semua suka. And it become box office. So if let's say they want to copy that kind of formula, they need to bagi benda yang bagus lah. Which is Malaysia dah take from the fan tau. Malaysia censorship board dah take. So bagi aku, pendapat aku, if there is no censorship, semua fatality tu kan, it will be 6/10 for me. But now because of this, macam tadi tengok kat panggung 4/10. Satu peringatan kepada penonton di rumah filem Mortal Kombat 2021 ni tiada mid credit ataupun post credit scene. Lagu klasik Mortal Kombat hanyalah di penghujung filem. Dan walaupun kami agak mengkritik filem ini, tapi aku rasa filem Mortal Kombat still akan membuat duit di pasaran box office dunia, kerana penonton mainstream sekarang agak ketagihan entertainment kerana COVID-19. So jika korang nak enjoy mindless fun entertainment di Pawagam, saya syorkan korang pergilah menonton Mortal Kombat. Tapi kalau korang nak tengok the full uncut version, janganlah tengok di Pawagam. Itu sajalah yang aku boleh katakan. Okay lah guys, itu saja review kita non-spoiler untuk malam ini. Jika korang nak join kita orang punya spoiler talk, minggu depan kita akan plan spoiler talk bagi Mortal Kombat. Join us then. Terima kasih kepada para panelis kita, Wan Muhammad daripada Aliwan Toy Shop, serta kaki filem Faris. Okay, majulah fandom untuk negara. Terima kasih. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.